Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat? Saya harap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Baiklah, pada hari ini Ustaz akan mengajar subjek sirah darjah 2 dalam bab yang kedua dalam subtopik yang seterusnya, iaitu asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Thayyibatul Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah dan Ummu Aiman. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Azim. Amma ba'd. Asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Thayyibatul Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah dan Ummu Aiman. Dalam topik ini, ia berkisah tentang asuhan tiga pengasuh, iaitu Thayyibatul Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah dan Ummu Aiman. Sayyidatuna Thayyibatul Aslamiyah merupakan wanita pertama yang mengasuh dan menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas bondanya. Dia adalah ibu susuan yang pertama. Yang sebelum ni diasuh oleh ibunya sendiri. Abi Nabi Wahab. Dari ni barulah ibu susuan dia. Ibu susuan yang pertama iaitu Thayyibatul Aslamiyah. Beliau adalah seorang hamba milik Abu Lahab. Dia ni adalah seorang hamba yang mana tuan dia adalah Abu Lahab. Antara bayi yang telah disusukan oleh Sayyidatina Thayyibatul Aslamiyah ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Thayyibatul Aslamiyah ni memang pernah jadi ibu susuan sebelum ni. Dia adalah ibu susuan kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok sebuah sikit tentang sejarah Thayyibatul Aslamiyah ni ialah Sayyidatuna Thayyibatul Aslamiyah telah dimerdekakan oleh tuannya Abu Lahab kerana membawa berita gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya Thayyibatul Aslamiyah ni adalah seorang hamba. Yang mana dia ni hamba kepada Abu Lahab. Pada suatu hari Thayyibatul Aslamiyah ni membawa berita gembira kepada Abu Lahab, iaitu berita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab pun menjadi gembira. Dengan kegembiraan dia, maka dia telah bebaskan, dia telah memerdekakan Thayyibatul Aslamiyah daripada seorang hamba menjadi seorang rakyat biasa. Seterusnya, selepas Sayyidatuna Thayyibatul Aslamiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh dan disusukan oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah yang tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Selepas diasuh oleh Thayyibatul Aslamiyah, maka diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesar bersama anaknya, iaitu Abdullah bin Al-Harith. Nama Abdullah ni memang signifikan dalam sejarah Nabi ni. Sebab nama Abdullah ni adalah nama bapa Nabi Muhammad SAW. Tapi pada masa sama, Abdullah ni pun adalah beradik susuan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Al-Harith. Dia adalah anak kepada Halimatus Sa'diyah. Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah berasa sangat gembira dan bahagia.
Semasa mengasuh Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Halimah Sa'diyah melihat tanda-tanda keberkatan Nabi Muhammad SAW. Selama Halimah Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad SAW ni, dia memperhatikan, dia dapat melihat beberapa kelebihan yang berlaku semasa dia mengasuh Nabi Muhammad SAW. Tengok apa kelebihan dia, keberkatannya. Yang pertama, keldai tunggangannya yang lemah menjadi kuat dan pantas bergerak sewaktu membawa Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalau kita tengok secara kasar seekor keldai, rupa dia punya fizikal dia rendah daripada kuda tinggi. Keldai ni rendah dan dia punya badan pun kita tengok lemah. Dia bergerak pun lemah. Tak seperti kuda tinggi, kuat, berlari laju. Tetapi sewaktu keldai ni membawa Nabi Muhammad SAW, keldai ni berubah menjadi kuat dan pantas bergerak. Itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Keldai yang lemah pun jadi kuat. Yang mana dia bergerak lambat pun jadi pantas. Yang kedua, susu badan Sayyidatuna Halimah Sa'diyah yang sedikit menjadi banyak. Sebelum Sayyidatuna Halimah Sa'diyah ni mengasuh Nabi Muhammad SAW, dia merasakan susunya sedikit. Tetapi dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, dia mengasuh Nabi Muhammad SAW, susu Sayyidatuna Halimah Sa'diyah ni menjadi banyak. Itu keberkatannya. Yang ketiga, unta peliharaan yang sudah tua mengeluarkan susunya semula. Unta yang dah tua, susunya boleh keluar semula. Kalau kita lihat, kebanyakan kalau binatang peliharaan yang dah tua ni, susunya memang tak keluar lagi. Tapi dengan asbab Halimah Sa'diyah ni mengasuh Nabi Muhammad SAW, maka dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW tu, unta yang dah sudah tua dapat mengeluarkan susu. Yang keempat, perkampungan pada saat menjadi subur. Sebelum ni, perkampungan pada saat ni, tanaman-tanamannya biasa-biasa saja. Tapi dengan asbab salah seorang penduduk daripada perkampungan pada saat ni, iaitu Halimah Sa'diyah ni, mengasuh, membesarkan seorang Nabi Muhammad SAW, maka tanaman-tanaman di perkampungan tu menjadi subur. Yang kelima, kambing-kambing peliharaannya mengeluarkan susu yang banyak. Yang mana sebelum ni, kambing yang menghasilkan susu, susu yang dihasilkan oleh kambing sedikit. Sebab Halimah Sa'diyah ni mengasuh Nabi Muhammad SAW, susu menjadi banyak. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain bersama saudara susuannya, iaitu Abdullah, baginda didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baginda telah dibelah dadanya dan disucikan hatinya dengan air Zam-Zam. Kisah ni adalah kisah yang benar, bukan rekaan, bukan dekuk tambah. Kisah ni adalah berdasarkan hadis riwayat Muslim yang bernombor 192, yang mana hadis ni diceritakan semula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana dalam kandungan hadis tu iaitu Nabi Muhammad SAW ni ketika berusia dalam 4 tahun, yang mana ketika tu dia sedang bermain dengan saudara susuannya. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang lelaki, seorang lelaki manusia yang berpakaian putih. Lalu dia membawa Nabi ke satu tempat, maka dibelah dadanya.
Setelah dibelahkan dadanya, lalu malaikat itu, yang mana yang dia telah menyamar sebagai seorang lelaki itu, dia telah mengangkat, dia telah mengeluarkan segumpal darah daripada badan Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, ini adalah bahagian daripada syaitan daripada diri kamu. Dia katakan bahawa segumpal darah tu, iaitu hati tu, dia itu adalah sebahagian daripada syaitan. Maka malaikat telah masukkan hati Nabi tu ke dalam sebuah bekas yang dibuat daripada emas, maka disucikan dengan air. Dengan air apa? Wallahu alam, tak pasti. Ada setengah pendapat dikatakan air salji, ada setengah pendapat dikatakan air zam-zam. Maka setelah disucikan, dia telah meletakkan semula dalam badan Nabi Muhammad SAW, lalu dijahit semula. Dijahit badannya, lalu Nabi terus pulang ke rumah seperti biasa. Ikutkan logik seperti yang mana kita boleh gambarkan. Seorang doktor kalau nak buat operasi, nak belah dada manusia, lepas jahit bukan terus beli rumah. Kena tunggu dulu dekat hospital, kena makan ubat, kena tunggu dalam beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi tak, lepas malaikat Jibril jahit dada Nabi yang dibelah, maka Nabi boleh balik seperti biasa. Itu kelebihan dia. Contohnya, kita tengok info, Nabi Muhammad SAW juga telah menjalani 4 kali pembedahan dada oleh malaikat Jibril, iaitu yang pertama dalam asuhan oleh Sayyidatuna Halimah Sa'diyah, yang kedua dalam jagaan bapa saudaranya Abu Talib, yang ketiga sebelum dilantik menjadi Rasul, yang keempat ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. 4 kali 4 kali dari Nabi dibelah untuk disucikan. Peristiwa itu menimbulkan kebimbangan kepada Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Dibimbang sangat, dibimbang. Nabi ni diapa-apakan. Tapi alhamdulillah, tidak apa-apa berlaku dan Nabi ni sihat seperti sedia kala. Seterusnya, baginda dikembalikan semula kepada bondanya untuk diasuh dengan dibantu oleh Ummu Aiman. Sayyidatuna Ummu Aiman yang merupakan seorang hamba milik bapa Nabi Muhammad SAW. Selepas diasuh oleh Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW ni dipulangkan semula kepada Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibunya sendiri. Serta dibantu oleh Sayyidatuna Ummu Aiman, iaitu hamba bapanya. Hamba bapa Nabi Muhammad SAW ketika berumur 6 tahun. Tak lama lepas tu, bondanya wafat. Ketika berumur 6 tahun. Pada tahun tu jugalah, Nabi dipulangkan. Pada tahun tu jugalah, ibunya meninggal dunia. Di sini kita dapat sedikit lah pengajaran bahawa kita manusia ni hendaklah sentiasa membersihkan hati kita. Kita nak bersihkan hati kita seperti Nabi, memang tak boleh lah. Nabi ni makhluk istimewa. Kita nak ikut macam Nabi ni, akan belah dada, basuh dengan air zam-zam ataupun air suci, memang takkan sama lah. Tapi kita sebagai seorang manusia biasa yang bukan Nabi, kita cuma mampu bersihkan hati kita dengan berzikir, membaca Al-Quran, membaca istighfar dan sebagainya. Seorang Nabi yang maksum, yang tindak daripada maksiat, daripada benda buruk pun 4 kali hatinya disucikan. Apatah lagi kita kan.
Lagilah kena kebanyakan berzikir untuk mensucikan hati. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung dalam bab asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Abdul Muttalib bin Hashim. Baiklah, kita tangguhkan pelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid.